jangan ternampak adanya aku. Itu untuk kenali. Dia bagi dua saja ilmu yang terakhir kepada ayanda saya Mak Yusof Cik Wuk. Ni untuk kenali. Ini gambar untuk kenali yang betul ya. Ini Muhammad Yusof Cik Wuk, anak muridnya Tok Kenali. Ya, saya Muhammad Syahri Muhammad Yusof. Ini Muhammad Yusof Cik Wuk, anak murid ini. Jadi Tok Kenali bagi kepada Muhammad Yusof Cik Wuk dua perkara yang terakhir. Dia bungkus dalam kain kuning lah, kononnya kuning kan baik. Apa perkara? Pertama dia tulis huruf Jawi. Jangan sampai terlihat adanya diri. Ini kata kunci. Kita buat azimat perkataan ini kepada anak-anak. Kita buat harta perkataan ini kepada anak-anak. Tulis dalam dompet, tulis dalam meja kerja, tulis dalam kunci, tulis di mana. Jadi satu perhiasan yang teramat indah. Ini harta peninggalan aku ini. Aku tak tinggalkan harta, kamu boleh jual harta aku. Tinggal kereta besi akan jadi buruk. Aku tinggalkan, jangan sampai terlihat adanya diri. Nak semayang, boleh semayang, tapi jangan kamu nampak adanya diri kamu. Nak puasa ya, boleh puasa, jangan sampai kamu nampak adanya diri. Nak bersyahadah, tak apa bersyahadah, tapi kamu jangan nampak, jangan sampai terlihat adanya diri. Macam tadi, la ilaha illa Allah. Mana ada lagi? Semuanya sudah terkubur seumpama garam sudah kucampak ke dalam lautan. Tak nampak lagi garam. Yang nampak hanya masin. Kerana garam tu pun masin sebetulnya. Ya. Yang kedua, dia bagi surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini ada tak ikhlas dalamnya? Tak ada kan? Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Cuba baca Qul Huwallah tu ada tak ikhlas? Kenapa dipanggil surah Al-Ikhlas? Tidak diterima ibadah jika tidak ikhlas. Tidak diterima sedekah jika tidak ikhlas. Hari-hari malaikat ini, fiqahnya kata, bawa amal ibadah kita kepada Allah. Allah tengok, oh tidak ada ikhlas. Campakkan balik kepada orang yang buat itu. Kalau amalan yang tidak ada ikhlas. Besarnya ikhlas ini. Apa itu ikhlas? Cari dalam surah Qul Huwallah. Barang siapa yang betul-betul menghayati surah Al-Ikhlas, seumpama dia baca 6,666 ayat. Tetapi tuan-tuan tahu tak apa itu surah Al-Ikhlas? Baik, tulis surah Al-Ikhlas. Ya, tulis. Ini mustahak ini. Baik. 6,666 terkandung dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah, ringkas katanya, terkandung dalam Al-Ikhlas. Al-Ikhlas terkandung dalam Bismillah. Bismillah terkandung dalam huruf alif. Huruf alif terkandung dalam huruf ba. Huruf ba itu terkandung dalam satu titik. Itu dia punya sipin. Sekali lagi saya sebut. 6,666 ayat terkandung dalam Al-Fatihah. Ini yang pokoknya. Ada lagi tu, tak sebutlah. Dengan kursi ke apa, Yasin, tak payah. Jadi surah Al-Fatihah terkandung dalam Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dalam Bismillah. Bismillah terkandung dalam satu huruf alif. Huruf alif itu terkandung dalam huruf ba. Huruf ba itu terkandung dalam satu titik. Jadi hari ini dah tanya Al-Ikhlas, Al-Ikhlas sajalah. Dah tak tanya. Baik. Jadi cuba bayangkan 6,666 itu tak perlu tuan-tuan baca. Kenapa? Terkandung dalam Al-Ikhlas. Jikalau kita faham. 6,600 dah ada dah situ. Kenapa kamu tak nampak? Baik. Ya sahabat-sahabat semua, siapakah di antara sahabat ini yang boleh pusing Kaabah itu, kata Rasulullah? Sekali pusing Kaabah, 3 kali khatam Quran. Rasulullah kata. Lalu Sayyidina Ali angkat tangan. Sayyidina Ali pun pusing Kaabah. Sahabat kata, mudah khatam 3 kali. Satu pusingan Kaabah, sudah ni. Mau baca apa? Kata orang Kelantan. Mau baca apa?
Aku baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata benar. Benar. Bermaknanya 6,666 ayat itu terkandung dalam satu surah Al-Ikhlas. Besarnya surah Al-Ikhlas ini, barang siapa faham. Amalan untuk kenali 2 saja yang biasa diamalkan. Pertama, apa nama tadi? Al-Ikhlas. Yang kedua, selawat. Dua perkara itu yang dia buat amal sungguh-sungguh. Besarnya selawat dengan surah Al-Ikhlas ini. Apa tak besarnya? Semua terkandung di situ. Terkandung dalam 4 baris ayat saja. Betul tidak? Apa besarnya? Mula-mula dia kata apa? Qul huwallahu ahad. Apa erti dia? Tulis. Allah, tak usah tulis Jawi lah. Apa? Allah itu, Ustaz? Allah itu ahad. Allah itu satu. Katakanlah, aku itu satu dia. Bila satu, tak ada bilangan yang lain. Kamu jangan umpamakan aku dengan lain. Kamu jangan sebut benda lain. Melihat Allah pun tak boleh. Melihat, kata Allah pun tak boleh. Aku tu ahad. Ahad, ahad. Meliputi aku tu ahad. Satu je aku satu. Kamu jangan sebut lain. Jangan tengok yang lain. Jangan nampak yang lain. Satu aku ahad. Allah. Allah. Orang tak faham lagi. Orang tak faham itu. Baik, aku lanjutkan lagi katanya. Allah apa? Allahus Samad. Allah apa? Apa artinya? Allah lah tempat engkau bergantung. Tadi dia dah mengatakan, katakanlah aku itu satu. Apa artinya satu? Apa saja engkau sebut aku itu, yang keluar Allah Ahad tadi, aku itu satu. Apa yang terlapar di mulutmu tu aku itu? Apa yang kau lihat aku itu? Apa yang kau dengar aku itu? Itu menunjukkan ahad. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat engkau bergantung. Jadi selepas pada ini, kita jangan bergantung kepada suami. Kadangnya suami meninggalkan kita. Kita jangan bergantung pada isteri. Isteri boleh bersuami lain. Kita jangan bergantung pada wang ringgit. Pada satu hari kita akan miskin. Kita jangan bergantung kepada obat. Raja pergi berobat di London, berbalik mati juga. Raja tu kita ialah tak ada duit. Raja pergi cari obat di London, balik mayat, mati juga. Jangan kau bergantung kepada obat. Jangan bergantung kepada kesihatan. Gagahlah hari-hari, besok kena lumpuh. Jangan bergantung kepada cantik, buatnya aksiden, hengok muka duduk sini hidup. Jangan bergantung kepada makhluk. Jangan kau bergantung kepada wang ringgit. Jangan bergantung kepada untung baik rugi. Kalau rugi, nak bergantung kepada siapa? Bergantunglah kepada Allah. Macam mana bergantung kepada Allah? Suami cerai pun Allah. Isteri cerai pun Allah. Isteri cerai pula. Isteri tinggal pun Allah. Rugi berniaga pun Allah. Barang hilang pun Allah. Siapa yang hilangkan barang aku? Sebelum hilang, dia hilangkan dulu mampu. Tu bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung pada kesihatan. Jangan bergantung pada kereta. Kereta baru, brek kuat ni, makan brek mesti berhenti. Yang mati-mati banyak tu kereta baru lah tu. Tayar ni baru tukar, mati juga. Jangan bergantung pada brek. Jangan bergantung pada tayar. Jangan bergantung pemandu Formula 1 pengalu. Mati apa nama? Buat motor laju tu mati apa nama kata? Saya tak ingat. Formula 1 mati juga. Nombor 1 dia tu. Apa nama dia? Orang putih. Bawa kereta apa namanya? Bawa kereta mati tu. Formula 1 tu laju. Cekak mati juga. Mana kamu bergantunglah kepada Allah. Ini arti Allahus Samad. Kalau orang tak bayar hutang, alhamdulillah. Aku bukan bergantung duit untuk. Aku bergantung kepada Allah. Bayarlah, tak bayar, alhamdulillah.
Kan senang kan? Rugi pun alhamdulillah. Takkan senang itu. Tak ada duit pun aku ada Allah, alhamdulillah. Allah Maha mengetahui. Dia tahu aku tak ada duit. Insya-Allah pada siapa bersyukur, aku bagi. Bersyukur artinya kita bekerja dengan Allah, aku bekerja untuk kau. Jadi lepas pada ni, marilah kita bergantung kepada Allah. Bergantung pada mata buatnya rabun. Bergantung pada mulut, suara buatnya sengit. Nak bercakap nasi pun bunyi benda lain. Ya, marilah kita bergantung kepada Allah. Itu arti Allahus Samad. Nampak bergantung. Bermakna di sini kita nak jadi hamba Allah yang betul, kita nak jadi makrifat yang betul, kita jangan bergantung kepada wang ringgit. Mungkin ini hari kaya, esok miskin. Ya. Mari kita bergantung kepada Allah. Aku tak bergantung kepada suami. Mungkin esok dia ceraikan aku. Dia kahwin lain. Suami hilang. Kita gantung kepada Allah. Boleh tak hilang? Kita jangan bergantung kepada isteri. Mungkin dia mati, mungkin dia berlaki lain. Kita jangan bergantung pada obat. Obat, jangan bergantung pada obat. Mari kita bergantung pada Allah. Kita jangan bergantung pada jawatan, jangan bergantung pada wang ringgit. Mari kita bergantung kepada Allah. Selepas ini, jangan takut selain pada Allah. Suami ceraikan aku, tak apa, aku ada Allah. Kita rugi, tak apa, aku ada Allah. Kawan semua minggirkan aku, tak apa, aku ada Allah. Jadi perempuan-perempuan yang tak ada suami, tak apa, kamu tak ada suami, engkau ada Allah SWT. Mana lebih besar suami dengan Allah? Tengok baginda Rasulullah duduk dalam gua Hira. Berdoakanlah ya Rasulullah, gua Sur. Berdoa ya Rasulullah, musuh dah depan pintu Rasulullah. Rasulullah tak berdoa. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, datangnya ayat. Jangan kau takut dan jangan kau gentar ya Muhammad. Sesungguhnya engkau beserta aku, Allah SWT. Tentera di hadapan sana beserta keris lembing. Mana besar dengan kau beserta aku. Tentera yang beribu, mana besar dengan aku yang satu. Bermaknanya kita jangan takut, jangan bergantung harap selain pada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Jangan bergantung kepada anak, jangan bergantung kepada anak. Anak belum tentu boleh jaga kita. Anak belum tentu boleh jaga kita. Tak usah bergantung. Dia bagi duit, alhamdulillah. Tak bagi, sudah. Nak balik hari raya, balik tak nak, sudah. Aku hanya ada Allah. Nak balik hari raya, balik. Nak bagi duit, bagi, tak bagi, sudah. Aku ada Allah. Ini kita bergantung kepada Allah. Mari Allahus Samad, mari kita bergantung kepada hanya Allah. Hebat tak bergantung kepada Allah? Kamu datang nak bergaduh dengan aku, bawa 100 orang, biar aku satu beserta Allah. Mana lebih hebat? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut dan jangan kau gentar, sesungguhnya engkau beserta aku. Harimau datang nak buka mulut, buka makan kita. Sini tak ada harimau kan? Di Jeli, Kelantan sana, saya tak tahu tengok bocah surat khabar. Kena makan. Kalau kita jumpa harimau, buat apa nak takut pada harimau? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah, jika tidak izin Allah. Kenapa nak takut pada mulut harimau? Kita boleh holo ya kepala kita masuk mulut harimau. Tidak akan bergerak biarpun sezarah, jika tidak izin Allah. Ini makna Allahus Samad. Aku tidak bergantung mati aku dengan gigitan harimau. Aku bergantung mati aku kepada Allah SWT. Orang datang nak tembak, aku boleh buka dada aku, tembaklah. Bukan peluru yang boleh membunuh aku. Yang membunuh aku itu Allah SWT. Aku tak bergantung pada peluru. Aku bergantung kepada Allah. Ini hebatnya. Kalau mati-matilah. Ini hebatnya. Orang nak bergaduh pun, aku ada Allah. Mana besar musuh dengan Allah? Mana besar? Ini hebatnya surah Al-Ikhlas. Ingat, tak usah bergantung harap kita orang tua pada anak-anak. Tak usah. Ya, anak-anak belum tentu dijagakan kita. Kita boleh ingat anak. Kerana sebab apa kita boleh ingat anak? Kerana anak pernah kita jaga. Ada tak anak pernah jaga kita? Pernah tidak anak jaga kita? Makanya dia tak ingat kepada kita. Sebab dia tak pernah jaga kita. Betul tidak? Jadi jangan harap kasih sayang anak. Mari kita harap kasih sayang Allah. Ada suami pun macam tu juga.
Bila cerai kita, dengan duit yang tak ada, dengan rumah tangganya, duit tak ada, suami tak ada, dengan miskinnya, mari kita bergantung kepada Allah. Kan Allah ada. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Insya-Allah Dia permudahkan rezeki kita. Ya, baik ini. Jadi tak usah bergantung pada yang lain. Mari kita bergantung pada Allah. Ini maksud apa? Allahu Batu lam. Apa arti lam yalid? Tidak diperanakkan. Ya Allah, sahabat. Ini sahabat saya di Kuala Lumpur. Mari kita meraih hidup sini, ada kosong lagi mai. Ya. Ambil angin ya. Baik. Lam yalid, Allah tidak diperanakkan. Siapa yang tak tahu Allah tu tak ada mak, tak ada pak? Semua orang tahu. Sekadar nak tahu beranak, diperanakkan itu asal ceritalah. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak. Mu nak cerita ke benda tu? Orang pondan pun tak beranak. Mu perempuan pun kalau manda tak beranak. Ini kan pula Allah nak cerita beranak lah, diperanakkan lah. Itu semua ini yang ayat 2 ni lam yalid wa lam yulad, itu yang banyak orang sangkut. Dia ingatkan Allah ni beranak daripada punggung lah, daripada mak bapak tok nenek lah, betul tak? Macam ni nak faham. Lam yalid, Allah tidak diperanakkan, artinya apa? Allah tak ada mak bapak. Allah tidak ada keturunan. Apa artinya? Lam yalid artinya Allah tidak ada yang terdahulu daripada Allah. Ini yang tidak diperanakkan. Ini kita diperanakkan. Macamlah Allah tu ada anak cucu cicit. Ini yang orang tak faham. Arti Allah tidak diperanakkan artinya dia tidak ada Allah sebelum Allah. Tak ada yang lain sebelum aku. Ini maksudnya. Bermakna wal awalu tu siapa? Allah. Tak ada dah. Yang mula-mula tu Allah. Belum mula bergerak, aku dah mula dah. Belum mula melihat, aku mula dah. Belum mula kau beranak dah. Belum mula kau berbini, aku berbini dah. Belum mula kau mati, aku mati dah. Ini dia katakan yang tidak ada dahulu daripada Allah. Tidak ada yang mendahului daripada Allah. Sebelum kau berdiri, aku dulu. Ini artinya lam yalid. Allah tidak diperanakkan. Maknanya Allah itu terdahulu daripada sekaliannya. Sebelum kau kahwin dia, aku terdahulu. Sebelum kau beranak, aku terdahulu. Sebelum kau buat, aku terdahulu. Sebelum kau solat, aku terdahulu. Ini artinya Allah tidak beranak, mana Allah tak ada tok nenek. Kita duk faham ada keturunan mak bapak. Tidak. Tidak ada sesuatu sebelum aku. Akulah yang terdahulu. Sebelum kau sebut, aku dulu. Yang buka mulutmu yang sebut. Sebelum kau melangkah, aku dulu. Aku dulu yang mencipta langkahmu. Betul tidak? Ustaz? Betul kan? Sebelummu melangkah, aku dulu yang buat melangkahmu. Ini artinya Allah tidak diperanakkan. Artinya tidak ada sesuatu mendahului aku. Betul tidak? Kena yakin itu. Sebelum aksiden, siapa aksiden dulu? Aku yang dulu buat itu. Kamu jangan tengok buta matamu ni. Ni lesen kau PO ni. Lesen kau PO kawan tu 60 tahun lesen. Tak pernah aksiden. Ni baru pertama kali lesen kau PO. Kalau orang tidak nampak Allah yang terdahulu. Walam yulad, apa artinya? Allah tidak beranak. Itu sajakah yang kita tahu. Memang Allah tak ada laki, Allah tak ada bini, Allah bukan jantan, Allah bukan betina. Mana mungkin boleh beranak? Apa arti Allah tidak beranak? Bermaknanya tidak ada apa-apa sesudah aku. Tidak ada apa-apa pun sesudah aku. Kan ada cucu cicit ni, kan ada keturunan dia. Artinya tidak ada apa sebelum aku, tidak ada apa sesudah aku. Artinya wal awalu wal akhiri siapa? Aku itu.
Sebelum mu melangkah, aku melangkah dah. Kamu melangkah pun, aku itu. Awal pun aku, akhir pun aku. Ini janji Allah cerai, maka cerailah di dunia. Janji Allah dapat kereta barulah di dunia. Janji Allah sakit, sakitlah engkau. Janji boleh pergi hajilah. Mana awal pun aku, akhir yang pergi haji itu bukan mu itu. Akhir yang mendirikan sembahyang bukan mu yang mendirikan sembahyang. Awal pun aku, akhir pun aku. Mu tak ada. Ini mu tak ada. Yang nombor 4-nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu jangan umpamakan aku dengan seumpama. Kamu jangan sebut selain pada nama aku. Kamu jangan dengar selain pada suara aku. Kamu jangan nampak selain pada aku, Allah. Jangan umpamakan aku dengan seumpama. Katakanlah ahad, 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 ahad. Itu bila bin Rabah masa dia nak kena itu, dia tak kata Allah. Dia tak kata hu, dia tak kata hak. Dia kata apa? Ahad, 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 ahad. Artinya apa ahad? Artinya meliputi segala-galanya Allah. Segala-galanya Allah. Segala-galanya Allah itu artinya ahad, ahad, ahad. Apa lagi? Walam yakun, jangan kamu umpamakan aku dengan seumpama. Apa arti? Jangan kamu umpamakan aku dengan seumpama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya kamu jangan menduakan aku. Kamu jangan sebut selain pada aku. Kamu jangan buat selain pada aku. Kamu jangan pandang selain pada aku. Melainkan jangan umpamakan aku dengan seumpama. Allah itu Allah lah, Allah lah, Allah, 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 Allah. Apa lagi? Itu saja. Orang siapa percaya yang 4 ini, habis seumpama 6,666 ayat itu terkandung. Boleh? Ini surah Al-Ikhlas. Artinya kita betul-betul ikhlas. Ada sebut Al-Ikhlas dah itu. Kenapa dia nama surah Al-Ikhlas? Tak ada sebut ikhlas, betul tak? Artinya daripada Allah kepada Allah. Yang awal Allah, yang akhir Allah, barulah dikatakan itu. Nah, ikhlas sembahyang, jangan katakan berdiri itu kita. Kalau kita bagi kepada Allah, bermaknanya aku wujud, Allah wujud, aku kuasa, Allah kuasa, tidak ikhlas. Ini terjemahan surah Al-Ikhlas. Hebat tidak? Seluruh Al-Quran itu terkandung dalam surah Al-Ikhlas. 6,666 terkandung dalam. Apa lagi nak cari? Tak usah harap kepada yang lain, mereka harap kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Yang dulu pun engkau ya Allah. Yang zahir terkemudian pun engkau lah ya Allah. Aku tak nampak dah manusia tipu aku. Aku tak nampak yang kau langgar aku aksiden. Tidak. Melainkan aku nampak tidak ada umpama dengan seumpama malaikat Allah, 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 Allah meliputi sekelanya maujud. Nak kata apa lagi? Habis. Habislah ilmunya, cikgu mati dah. Zat Allah. Baik. Dengar baik-baik. Perhati mengaji ni biar sampai putus. Sifat Allah sama tak dengan sifat makhluk? Jawab. Sama tidak? Saya tanya ni. Sifat Allah dengan sifat makhluk sama ke tidak? Cuba jawab puan. Sifat Allah dengan sifat makhluk sama tidak? Tidak. Betul tidak? Baik. Pasti kerana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan dari apa yang baharu. Apa yang kita kenangkan bukan Allah. Apa yang kita bayangkan bukan Allah, dia bersalahan. Baik. Makhluk dengan Allah tak sama bukan? Baik. Zatnya gula itu manis. Betul tidak? Zatnya garam itu masin. Betul tidak? Gula ada zat tidak? Zat. Gula ada zat tidak? Zat gula itu manisnya. Garam ada zat tidak? Zat garam itu masinnya.
makhluk ada zat. Apabila makhluk ada zat, Allah ada zat tidak? Anasir makhluk ini, anasir ini terciptanya makhluk dalam 4 anasir. Zat, sifat, af'al, asma'. Baik. Zat bahagian makhluk, sifat bahagian makhluk ya. Asma' nama bahagian makhluk ya. Af'al makhluk ya. Zat boleh nak letak pada Allah. Ini kita kena faham. Tetapi ulama-ulama kita nak mengangkatkan martabat Allah ini ke satu martabat yang paling tinggi, itu makanya dia kata zat Allah, zat Allah, bagi menggambarkan tidak ada yang paling tinggi. Tapi sebetulnya Allah tidak ada zat. Kalau Allah ada zat, gula pun ada zat, apa beza gula dengan Allah? Ini kita nak faham. Allah itu Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu jangan umpamakan aku dengan seumpama. Kamu jangan mengumpama, artinya kamu jangan mencantumkan aku dengan apa-apa, biar aku satu-satunya aku. Allah itu Allah. Kamu kalau boleh, jangan sebut Allah melihat, tak boleh. Ini kalau mengaji tinggi. Sebab apa tak boleh sebut Allah melihat? Melihat sifat siapa? Allah tu siapa? Kamu sebut 2 kali nama aku itu. Allah, Allah seumpamanya. Melihat itu aku, Allah itu aku. Jadi jangan seumpamakan aku dengan seumpama. Allah itu Allah lah. Jangan kamu bubuh zat, sifat, af'al, asma'. Asma', af'al, sifat itu atas manusia. Kenapa pula ambil sifat zat manusia tu buah atas Allah? Jadi selepas ini Allah itu Allah lah. Kalau Allah ada zat, gula pada zat, apa bezanya? Tadi kita baca Allah itu laisa bersalahan. Laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba bubuh pula zat pada Allah. Tetapi tidak salah. Sebab umumnya mengatakan zat Allah, bukan? Tapi kalau orang mengaji betul, tak usah bubuh zat-zat Allah. Memang Allah tu Allah lah. Melihat tu aku. Mendengar itu aku. Bukan kata Allah mendengar, tak boleh. Kalau orang mengaji makrifat lah. Kalau orang kita biasa ni, Allah melihat, boleh lah. Tapi bagi orang yang makrifat, seumpamanya, anak dia nama apa? Waliuddin. Ya? Waliuddin. Sebut. Aku wali, sebut. Aku wali. Ada berapa orang dia sekarang? Aku wali ada berapa orang? 2 ke 1? Dia cuba tengok dia. Ada berapa orang dia? Ada 1 ke 2? 1. Tapi dia sebut aku wali. Anda nama apa? Saya Syafiq kata. Saya Syafiq. Ada berapa orang Syafiq sekarang? Tapi kenapa dia sebut saya Syafiq? Aku wali. Begitu juga Allah melihat. Satu sebetulnya itu. Allah mendengar. Satu itu. Seumpama dia kata aku Syafiq. Nampak 2 kan? Aku 1, Syafiq 1. Jadi orang mengaji makrifat, tak ada sebut selain pada Allah. 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 Tak ada sebutan melihat. Memang aku melihat. Aku Syafiq. Saya Syafiq. I'm Syafiq. Ini kalau nak mengaji. Sebab pada ini, janganlah kamu umpamakan aku dengan seumpama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu jangan gandingkan aku dengan seumpama. Kalau boleh, sebutan nama Allah pun jangan kau sebut. Kalau Allah itu kita sebut nama Allah, itu masih berhuruf dan bersuara. Allah yang ampunya, Tuhan yang ampunya, nama Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Nama Allah itu, adanya nama Allah itu sesudah terciptanya Nur Muhammad. Baru ada nama Allah. Sebelum Nur Muhammad, Allah tidak bernama. Kalau masih sebut nama Allah itu pun nama lagi. Mana Tuhan yang ampunya nama? Mana? Yang kamu sebut tu nama aku. Allah, Allah. Itu bibir mulut. Itu lidah. Itu suara. Itu halqum. Mana aku? Habis je kalau tak ada bibir. Allah tak ada kah?
Jikalau tak ada bibir, Allah ada ke tidak? Ha. Yang kamu sebut tu suara bibir, bukan Allah itu. Yang kamu tulis kat dinding itu. Itu tulisan, bukan Allah. Allah bukan ejaan huruf alif lam mim, bukan Allah. Allah bukan sebutan Allah, bukan. Allah bukan bibir, Allah bukan suara, Allah bukan lidah, Allah bukan halkum. Allah itu nama. Tetapi aku nak engkau kenal Tuhan yang ampunya nama. Bukan kenal nama aku. Aku nak suruh kamu kenal aku itu. Mana Tuhan yang ampunya nama? Mana? Sekadar sebut nama radio, TV boleh sebut. Betul tidak? Ambil panggil budak 2 tahun. Cuba sebut Allah, cuba sebut nama Allah cakap. Budak 2 tahun. Mengerti ke apa? Kalau orang Kelantan tanya, mengerti apa? Tak tahu. Cuba tanya orang tua. Mengerti ke apa? Serupa dengan budak. Bermaknanya, yang kita sebut tu namanya. Mana Tuhan yang ampunya nama? Mana? Jadi, bagi siapa mengaji ilmu makrifat ini, tak terbunyi lagi perkataan Allah. Tak terbunyi. Kamu boleh tipu seluruh masyarakat Singapura, tetapi kita tak boleh tipu Allah. Allah tahu apa akan sebutan kamu itu. Sebutan mulut seorang pendusta. Sebutan mulut daripada seorang penipu. Kamu boleh tipu seluruh Lee Kuan Yew ini pun boleh tipu Lee Kuan Yew. Tapi kamu tak boleh tipu aku, Allah. Aku tahu kamu tersebut saja serupa dengan budak 2 tahun sebut. Jikalau berlainan daripada 2 tahun, cuba nyatakan mana aku. Kata Allah itu nyata, tunjukkan Allah itu, tunjuk. Beritahu mana Allah. Jikalau tak boleh nak menyatakan Allah, bagaimana tuan-tuan sebut? Sekadar sebut nama saja. Orang belajar ilmu makrifat, biar nyata Allah tu lebih nyata daripada cahaya matahari. Nak sembahyang sembah Allah, sebelum berdirinya kiam itu, hendaklah kamu menyatakan Allah sebenar-benar nyata. Bukan nyata Allah letak di depan macam tokong, tidak. Orang Cina, India letak tokong, kita tak perlu pun letak. Kenapa? Sebelum terbuka mata Allah sudah nyata. Teramat nyatanya Allah orang Islam. Tanya diri, mana Allah? Sembahyang hendak mengesakan Allah. Nak esa Allah macam mana? Allahu Akbar. Nak berhenti di mana? Nak parking di mana? Ada stesen kereta Allah ke mana? Cuba. Allah nak berhenti di mana? Berhenti di mulut penipu je lah. Nak buh di hati. Macam mana nak tak di hati? Kamu belum mengenal. Itu makanya tak usahlah cari selain daripada, kalau berhuruf bukan Allah, kalau masih berbunyi bukan Allah, berjirim bukan Allah, berjisim bukan Allah. Carilah Allah yang tidak berhuruf, bersuara, berjirim dan berjisim. Allah yang tidak ada zat, Allah tidak ada nama, Allah tidak bersifat, Allah yang tidak beraf'al. Itu baru Allah. Sebab dia bersifat bersalahan dengan makhluk. Zat apa ni af'al? Kelakuan Allah, makhluk pada kelakuan. Tak mungkin Allah sama dengan kelakuan makhluk. Tak mungkin Allah ada kelakuan. Sebab makhluk pada kelakuan. Allah itu sifatnya besar, berlainan daripada sifat makhluk. Jikalau makhluk berkelakuan, Allah tak ada. Jikalau makhluk ada nama, Allah tak ada nama. Sampai ke tahap itu bersalahannya Allah dengan makhluk. Macam mana nak mengaji? Mengaji ilmu makrifat, jangan sampai tersebut terlafaz jirim dan jisim. Jangan sampai terlafaz tersebut jirim dan jisim. Nak sebut apa? Sebab Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Yang kamu sebut tu jirim dan jisim, suara angin keluar Allah. Tengok. Dia bukan suara mulut. Jadi cukuplah. Allah itu boleh kita kata zat Allah itu semata-mata bagi gambaran Allah tu maha tinggi. Tapi kalau mengaji yang makrifat, Allah tidak berzat. Allah itu Allah. Jangan seumpamakan dengan seumpama.
Sehingga kan tinggi lagi Allah itu. Nama Allah itu bukan Allah. Allah yang kita panggil itu bukan Allah lagi itu. Itu masih suara itu. Masih berbunyi itu. Carilah Allah yang tidak berhuruf dan tak bersuara. Itu tinggi itu. Dah tak tanya. Habis. Nombor 3. Apa dia kata? Yang tak ada huruf, tak ada suara. Baik. Macam ni sahabat-sahabat. Semalam pun sampai pukul 4.5 inilah benda. Ya, ada tanya tu yang sahabat saya dari Kuala Lumpur tu. Bayangkan kalau buka pukul 4.5 tidur, pukul 7 dah kena kejut dah. Berapa jam tidur? Tapi tahan dengan demi agama macam ni. Mungkin masuk kereta dia terus tidur. Ya, baik. Inilah macam mana nak menyatakan Allah tak berhuruf, tak bersuara. Cakap senang. Kalau sebut Allah, masih ada huruf, masih ada suara itu. Mana nak katakan Allah ni biasa apa nyata, senyata-nyatanya Allah. Jangan bercampur kepada yang lain. Nak nyata macam mana? Nak menyatakan Allah ni mati, sebelum mati dah belajar habis dah. Nak menyerah diri. Nak menyerah apa benda tak ada dah. Nak nyata Allah macam mana? Itu penamak tu ibu minyak wangi tu. Kalau sahabat saya Tuan Wali Allah boleh cerita ni. Mai duduk sini. Itu pun untuk guru tu. Boleh? Ya. Tapi kebanyakan ya, orang guru-guru makrifat ini dia lindung ilmunya dengan tak pakai ketayak, tak pakai jubah. Itu dalam internet tu kenapa saya nampak simple saja. Nak tengok ilmu kan nak tengok jubahnya. Kalau saya pakai jubah, tak keluar rumah saya. Orang tu datang, orang ni datang minta jampi anak lah, minta apa tu tak? Jadi kalau pakai macam-macam ini jauh tak tahu kita. Ulama ke umama? Kalau mama ya. Dia macam mama sikit ya. Jadi terima kasih ya. Biarpun dia pakai macam ni sebetulnya untuk guru itu. Ya. Baik. Macam mana nak menyatakan Allah? Dia sampai tahap kepada benar-benar nyata, tak berhuruf, tak bersuara, tak berjirim, tak berjisim. Macam mana? Baik. Seumpama ini. Ini apa ni? Buku. Ini apa? Buku. Ada tak dia mengatakan dia buku? Ada tak? Yang mengatakan buku siapa? Kita. Ini apa ni? Cakap. Ini apa ni? Buku. Ada tak dia mengatakan dia buku? Mana tahu tidak? Cuba. Tak cakap. Cuba ya. Cuba tuan, takut saya tak dengar. Cuba. Jangan main-main. Ada tak dengar? Dia bagi. Bagi perempuan pula wakil 2 orang. Betul-betul dengar. Ada tak dia kata dia buku? Dua-dua telinga. Dah ada buat. Adalah dua-dua dah main. Baik. Sebab apa dia kata dia bukan buku? Sebab apa tuan-tuan tak dengar? Memang aku dah buku dah. Tak perlu aku menyatakan aku buku. Sebab aku dah buku dah. Ini apa ni? Ni takut tak nampak. Ini apa ni? Telefon. Ada tak dengar dia kata dia telefon? Dengar betul-betul? Kat sini? Ada? Ada tak dia kata dia telefon? Sebab apa dia tak kata dia telefon? Sebab memang dah nyata dah aku telefon. Jadi untuk menyatakan Allah, nak kata apa lagi? Apa nak dikata? Wujud arti apa? Siapa yang ada? Mata ada tidak? Telinga ada tidak? Yang ada tu aku dah. Jadi orang menyatakan Allah ni tak ada apa dah nak dikatakan. Memang nyatanya aku. Ada tak telefon kata dia telefon? Ada tak orang boleh kata tak lagi? Apa lagi nak dikata? Kalau masih kata aku tangan, kamu tolong garu gata di bahu sikit, baru tangan pergi. Itu tak nyata tu. Ada tak kalau kita garu nak kena bagi tahu dulu tangan?
Oh, dia di belakang pun dia pergi lagi, tak payah suruh. Kita makan nasi. Ada tak suap kau ni? Ada tak? Suap ke mana? Ada tak perlu bagi tahu pada tangan? Sebab apa tak perlu bagi tahu? Dah nyata dah. Ada tak nak melihat ini? Sekejap nak tengok mata aku, ada tidak? Oh, betul. Melihat. Ada tidak? Ada tak kita melihat tu tengok mata dulu? Sebab apa? Sebab nyatanya tak perlu mata menyatakan penglihatan. Tak perlu. Nyatanya Allah itu sehingga aku tak kata aku terlipu. Faham tak? Jadi nyatakanlah Allah sebagaimana kiasan saya. Tak ada apa dah melainkan Allah. Melihat siapa? Jawab semua akhir kali. Melihat siapa? Allah. Mendengar siapa? Allah. Berkata-kata siapa? Allah. Hidup siapa? Allah. Ada siapa? Allah. Tak nyata lagi kah? Mana saja kamu hadap Allah, mana wujud Allah, Allah. Apa lagi nak dikata? Melainkan pegang. Habis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah. Ya. Kemudian sampailah masa nak berbuka. Kita beli ini, kita menghadaplah rezeki kita pada petang ini. Dah setengah jam belum berbuka, kita dah menghadap makanan dah. Betapa dahaganya laparnya kita ni. Allah Akbar je belum habis tu kita makan. Dan afdal pun kita buka puasa awal. Kalau buka puasa lambat itu urus kata ya, urus pahalanya. Jadi galakkan awal. Sahur digalakkan lambat. Berbuka afdalnya cepat. Kita pun makan. Kedua hari itu kita makan air satu jak besar ni, satu ni. Kononnya air tebu. Ya. Sirap ni. Jadi anak ajak makan pun tak boleh lagi nak tahan pakai sebelum ni apa ni penuh ni. Kita tak boleh. Cuba bayangkan. Itu baru cobaan air dan nasi. Kita sudah merasa begitu kehilangan, merasa kerugian, ketinggalan banyak benda ni. Apa ni penatnya. Itu nikmat air dan nasi. Tetapi yang kita nak belajar pada hari ini, manakah nikmat rahmat barakah yang besar? Itu baru kecil itu. Jadi, pada siapa nak belajar rahmat, nikmat barakah yang besar, ambil daripada awal. Ambil cerita kisah nak bermulanya bulan Ramadan. Baik. Nak bermulanya bulan Ramadan apa? Kita pun pergi mengajian falak dengan teropong ni. Ya, kan teropong apa tu? Di anak bukit, di atas bukit nak tengok anak bulan. Malaysia betul ya. Faham. Tulis bulan besar, lepas tu anak bulan sikit macam sabit. Tulis bulan besar, bulan di tepi tu letak bulan kecil macam sabit kecil saya tengok. Jadi ke tidak? Oh, tu tak jadi. Ya. Dia nampak ini je. Ya. Maka kita nampak anak bulan dia kata apa? Wajiblah berpuasa. Ya. Kita pun berpuasa. Berpuasa selama sebulan. Cuba bulan ini besar dia pilih bulan ya. Cuba masuk dalam bulan ini. Dia masuk dalam bulan besar. Mana Ramadan? Ya. Sekarang ini tak ada dah. Ya, masuk dah. Cuba kita hilang. Bila hilang, dia kata apa? Hendaklah kamu berhari raya haram berpuasa. Tengok, dan kiasan Allah ini teramat indah. Kalau berasa kau faham kaedah ini, inilah nak mengajar kita mengerti ilmu hakikat. Inilah benda ini. Mula-mula tengok nampak anak bulan dah. Oh, nampak wajib berpuasa. Cuba anak bulan ni keliling 2 bulan ni. Kemudian masuk. Terlindunglah anak bulan ni ke dalam ibu bulan. Mana anak bulan dah masuk di belakang bulan. Jika bulan, jika bintang, bagi anak bulan masuk ke dalam. Jadi
maka hendaklah kamu berhari raya haram berpuasa. Faham betul-betul itu? Ya, sebelum saya terang apa maksudnya. Tidak sia-sia Allah buat itu. Bukan saja-saja tu Allah buat itu. Untuk mengajar juga mana sebenar-benar Ramadan. Jadi apabila sampai apabila tenggelamnya, timbulnya bulan besar saja, yang kecil dah tak ada, maka haram kamu berpuasa. Wajib berhari raya. Sebab apa dia buat cerita macam ni? Apa salahnya kalau kita berpuasa pada hari raya pertama, kedua, ketiga, apa salahnya? Nak menunjukkan aku ini beriman kuat, betul tak? Nak menunjukkan aku ini alim sangat. Tetapi kenapa Allah haramkan berpuasa pada hari raya? Kenapa? Kenapa? Mesti ada sebab. Kunci nak memahami ilmu hakikat ini beginilah. Apa sebab? Apa salahnya kalau aku berpuasa pada hari raya? Siapa nak marah? Betul tak? Orang lagi nak tunjuk aku ni hebat, sampai hari raya aku berpuasa. Tetapi haram. Haram berpuasa pada hari raya. Kenapa? Jadi kita pun faham apa maksud anak bulan. Apa maksud anak bulan yang Allah bagi di langit itu? Kita mengaji ilmu hakikat ini, saya berpesan kepada ayahanda, kepada sahabat-sahabat, ibu-ibunda semua. Mengaji ilmu makrifat ini, jangan pandang di atas langit, jangan pandang di bawah bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu tilik ke diri kamu sendiri? Kalau mengaji ilmu makrifat, mengaji ilmu hakikat ini, dia baca biarpun sepotong ayat, dia tak bubuh di muka, dia tak letak atas langit, dia letak pada diri dia. Daripada kalau bismillah lagi sampai daripada huruf apa, semua dia letak atas dirinya. Kenapa kamu tak pandang? Ini apa maksud bulan ini? Bukan bulan di atas langit itu. Apa peduli bulan kat dalam langitnya? Habis kalau tak ada bulan, tak payah berpuasa. Tengok di kutub utara, tengok di kutub selatan. Berapa bulan? Malam berapa bulan siang ayat anak-anak? 6 bulan siang, 6 bulan malam. Mana ada bulan? Nak teropong macam mana? Takkan nak puasa setahun? Takkan nak berhari raya setahun? Maksudnya di sini, itu kiasan saja. Itu kiasan saja. Nak mengaji hakikat ini, ambil yang di langit, bubuh di atas diri, baru jumpa apa sebenarnya puasa. Baik, saya terangkan ya. Satu pasal basi. Baik, anak bulan itu diri kita. Ini anak bulan Ramadan ini. Ini anak bulan rahmat, nikmat barakah. Kita sebut Ramadan. Ini bulan rahmat, bulan nikmat, bulan barakah. Ini ada. Ini nikmat, rahmat, barakah yang paling besar ini. Bukan nasi dan air, tidak. Nikmat, rahmat, barakah Allah itu ini yang besar. Nasi dengan air kan masuk surga. Yang masuk surga neraka siapa? Jawab siapa? Siapa jawab? Siapa masuk neraka? Jawab. Siapa masuk surga? Apa nak mengaji bulan bintang? Itu kiasan Allah. Letak pada diri kita. Ini anak bulan yang besar. Nikmat, rahmat, barakah ini yang besar. Ini anak bulan. Apa macam mana dikatakan apabila terbitnya anak bulan, wajib kamu berpuasa. Terbit anak bulan ini kan. Nampak aku ada. Sekarang pun nampak aku. Tengok tangan. Milik siapa ke tangan aku ya Allah? Nikmat, rahmat, tangan bagi ini ya Allah. Mana besar dengan nasihat anda? Mana besar tangan dengan air anda? Ni rahmat nikmat tangan ya Allah. Kalau tidak ada tangan, jika aku tidak ada mata, jika aku tidak ada telinga, jika aku tidak ada mata, jika aku tidak ada kaki, macam mana ya Allah? Macam mana aku nak kenal anak isteri? Macam mana aku nak tahu siang dan malam? Kalau tidak ada hidung, macam mana aku nak tahu ya, baunya? Jika tak ada mata, macam mana aku nak tahu benda tu masak ke pisang mentah ke? Ya Allah, betapa besarnya nikmat itu.
Basar arti melihat. Sifat Allah melihat. Mana letaknya sifat Allah? Mana letaknya? Pada mata kita kan. Itu rahmat nikmat Allah besar itu. Sama mendengar Allah itu. Di mana letaknya mendengar Allah itu? Kata telinga kita. Ini nikmat Allah ini. Ini puasa yang besar ini. Kita sebut Ramadan lepas ini. Sebut nikmat rahmat barakah. Nikmat rahmat barakah Allah tu ada pada kita. Basar, sama, kalam. Betul tidak? Hayat hidup, wujud ada. Allah nak menyatakan dirinya. Ini anak bulan. Jadi kita sudah sedar bahawa sebenar-benar anak bulan itu duduk pada atas diriku. Hendaklah kamu berpuasa. Apa arti berpuasa? Berpuasa ni berpantang mengaku milik aku. Puasa pantang mengaku milik aku. Tangan aku punya. Tak boleh. Pantang kita mengaku tangan milik aku. Pantang mengaku mata milik aku. Pantang mengaku telinga aku, dengar aku, mata aku, lihat aku, suara aku, berkata-kata aku, ya, kudrat aku, gagah aku. Tak boleh. Kita pantang, kita berpuasa. Setelah kita menampak diri kita berpuasa, serah kepada Allah. Ambillah kembali Allah tanganmu ini. Tangan ini milikmu asalnya. Aku nak kembalikan tangan kepadamu. Nikmat tangan ini. Nikmat kudrat. Kudrat ini gagah. Gagah aku angkat dengan tangan. Aku nak kembalikan gagah kudrat iradat. Ini kan sifatmu. Ambil. Sama bahasa kalam ada pada mata kita kan. Mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata-kata. Ambil. Itu kan milikmu. Itu kan sifatmu. Ambil. Kan sifat Allah melihat, mendengar itu kan. Kenapa kita nak mengaku kita melihat? Nikmat itu milik Allah. Melihat sifat Allah. Basar, arti apa basar? Jawab kuat-kuat, baru saya rasa lega. Basar arti apa? Melihat. Siapa melihat? Allah. Kembalikan dia punya. Kenapa kita nak pakai penglihatan dia? Ini puasa itu pantang mengakui kita punya. Hantar balik. Sama mendengar. Siapa mendengar? Allah. Sifat Allah. Kenapa kita nak mengambil pakaian Allah? Tak boleh. Hantar balik. Jadi segala suruh kita hantar balik. Apabila sudah hantar balik, artinya kita tenggelamkan diri dalam bulan. Anak bulan tenggelam dalam ibu bulan. Artinya, ini garam ini. Nah, ini umpamanya kita garam ini, kita campakkan garam ke dalam lautan. Ada nampak lagi garam? Anak bulan ini masuk ke dalam wajah Allah. Wajah makhluk masuk dalam wajah Allah. Nampak lagi kita? Sudah penuh bulan itu. Bulan mana? Bulan cahaya Allah. Tak nampak dah kita ini. Bila tak nampak kita, baru kita berhari raya. Bergembiralah kita. Sebab apa kita bergembira? Jikalau miskin pun Alhamdulillah. Dah tidak ada. Yang miskin milikmu ya Allah. Kena bangga kita tutup kaki. Alhamdulillah ya Allah. Aku tak ada. Aku dah tenggelam ke dalam ibu bulan. Tenggelam karam aku dalam wajah Allah. Sudah tercampak garam ke dalam lautan. Sudah tidak lagi kelihatan garam. Garam sudah tidak kelihatan lagi. Segala-galanya masih. Meniaga rugi pun Alhamdulillah. Tidak boleh raya. Tak ada duit pun Alhamdulillah. Tak untung, rugi pun Alhamdulillah. Ya Allah, segala-galanya sudah menjadi milikmu. Ini maknanya anak bulan itu sudah tenggelam dalam ibu bulan. Berhari rayalah kita. Tetapi ilmu ini bukan saja bulan Ogos. Ilmu ini bukan saja bulan Julai. Ilmu rahmat, nikmat, barakah selama-lamanya, selama adanya kita. Tak payah tunggu Julai, tak payah tunggu Ogos. Cantik tidak? Awak biasa puasa bulan kecil, 1 bulan saja. Saya 12 bulan seumpamanya. Mana besar? 1 dengan 12. Mesti besar 12. Nak kecil ke nak besar? Jawab. Marilah kita berpuasa, nikmat rahmat barakah. Mana nikmat? Basar sifat Allah, bukan sifat kita. Ambil balik ya Allah, basar. Sama mendengar itu milikmu ya Allah.
hantar balik dia sampai cukup 1 bulan penuh. Satu aku ni kembali kepada Allah. Setelah itu penuh. Sudah tak nampak dah aku ni. Sudah tenggelam dalam wajahmu ya Allah. Mana aku? Tak ada. Maka berhai raya lah. Ini faham tak? Bukan payah benda ni, tetapi tak ada orang nak menyampaikan. Sekarang saya dah bagi galah. Saya dah sampai dah ilmu yang hakikat tu. Tuh, pedoman bukan mula dia tahu di atas awan dan tidak. Habis kalau orang kata apa? Mendor je. Macam mana nak nampak anak pula? Apa pun tak nampak. Baru ni apa nama jelbu? Apa terbang landing pun tak nampak. Apa lagi nak tengok anak pula? Nasib baik jelbu tak ada. Sudah tak buat, tak puasa lah kita. Oh macam tu ya? Berpuasa? Itu kiasannya. Jadi ingat ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah, tidakkah kamu lihat dari diri kamu sendiri? Tidak diri. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya nak bagi tahu DVD itu yang banyak ilmu. Apa yang tak tercatat dalam kitab ini kena tapis ni. Tapis berapa kali tapis nak boleh tu ya. Dalam DVD tak bertapis. Macam kita bercakap hari ni. Macam tu ya. Banyak seumpama ilmu 30 tahun belajar tu dalam 17 keping itu. Satu keping dia 2 jam ceramahnya. Jenuh menimba ilmu. Kutip. Jangan dengar sekali. Selam hendaklah menyelam. Baca hendaklah membaca. Lihat hendaklah melihat. Baru dia dapat ilmu. Baik.